Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjang umur saya hingga memasuki 30 Muharram 1442 hari ini bersamaan dengan 18 September 2020. Maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Thank you all subscribers and viewers of this channel. Dan saya berharap supaya maklumat yang kita share dalam video-video saya ini memberi manfaat kepada semua. Tolong sharekan kepada mereka-mereka yang memerlukan pengetahuan ini. Kita sambung hari ini berhubung dengan sedikit sebanyak mengupas peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling effluent perindustrian 2009, dan saya tidak bermaksud untuk melangkau pihak Jabatan Alam Sekitar dalam interpretation ini, dan ini hanyalah maklumat daripada saya yang telah berkecimpung dalam Applied Environmental Management Law and Sciences ini sejak tahun 84-85. So pada penghujung usia saya ini, saya berharap untuk share semua maklumat ini untuk semua, mudah-mudahan memberi barakah, ya. Baik, pada video ini kita akan melihat peruntukan yang ada dalam undang-undang ini berhubung dengan pelepasan yang tidak disengajakan atau kebocoran effluent daripada sistem pengolahan effluent atau IETS, dan juga mungkin industrial effluent ataupun mungkin mixed effluent. Kita akan lihat hal ini, dan apa bahan-bahan yang tidak dibenarkan, yang dilarang sama sekali daripada dilepaskan ke dalam sungai sistem pengairan daratan Malaysia. Dan ada juga di sini peruntukan bahawa anak cemar ataupun sludge tidak boleh sebenarnya dilepaskan di dalam sungai, melainkan sludge ataupun anak cemar tertentu setelah mendapat kebenaran bertulis daripada JAS. Dan yang ketiga ini saya nak sharekan sedikit salah satu slide saya, alhamdulillah, yang saya bentangkan dalam satu kolokium di Malaysia, di salah sebuah institusi pengajian tinggi awam. Dan kita akan share sebab dalam kolokium ini saya telah memberikan cadangan, some grafik, ya, berhubung dengan mewujudkan sistem-sistem pengolahan effluent sewage. Bukan itu saja, sistem incineration municipal pada setiap daerah di dalam Malaysia. Dan di sinilah tempat-tempat yang saya berharap competent person, graduan daripada IMAS boleh berkhidmat full time, ya. Dan kita akan lihat apa yang saya cadangkan dalam kolokium itu. Baik, sebelum itu saya juga ingin mengingatkan diri saya dan semua agar kita tidak melihat ataupun mendengar video ini ketika berada dalam masjid untuk solat Jumaat, dan khasnya terutamanya apabila khatib sedang membaca khutbah. Saya mohon semua memberikan kerjasama. Baik. Peraturan 20 accidental spillage. Apabila berlaku kemalangan dalam kilang, apabila berlaku tumpahan terutama sekali minyak di dalam kilang, mungkin minyak light fuel oil, mungkin minyak dalam gambar ini, ini kes adalah minyak light fuel oil, ataupun minyak diesel, ataupun minyak-minyak pelincir yang disimpan
Mungkin penstoran dalam schedule waste store tiba-tiba berlaku tumpahan. Mana tahu accidents do happen. Maka dalam hal yang macam ini dan juga lain-lain kebocoran, mungkin kita punya holding tank, buffer tank, equalization tank yang menyimpan effluent mentah, mungkin dia punya pump bocor atau valve transfer, valve dia pecah atau pipe pecah, maka berlakulah kebocoran dan tumpahan dan berlakulah aliran effluent mentah contohnya memasuki parit, longkang awam dan anak sungai seperti dalam gambar ini. Apa nak buat? Ya, accident do happen, pernah berlaku. In fact, yang berlaku baru-baru ni, saya ulang sekali lagi, Sungai Gong itu bukan perkara pertama. Ya, dan pada tahun 2016-2015 pernah berlaku pencemaran air sungai disebabkan pelepasan daripada kilang juga, dan dikatakan pelepasan yang tidak sengaja, accidental lah tu. Ya, baik, dalam hal ini kita boleh rujuk Seksyen 47 dalam Akta, tetapi untuk hari ini undang-undang ini mempunyai peraturan yang spesifik, tak perlu merujuk Akta dah. Peraturan yang spesifik, di mana melanggar peraturan ini boleh dibawa ke tahap tindakan mahkamah. Undang-undang mengatakan dalam 6 jam berlakunya tumpahan, perlu kita maklumkan ke Jabatan Alam Sekitar atau JAS. Kena beritahu mereka dalam 6 jam. Tapi secara profesional, saya ingin menasihatkan kita sebelum berlaku perkara-perkara seperti ini, kilang-kilang kita hendaklah ada tersedia apa yang dipanggil Environmental ERP, Environmental Emergency Response Plan. Sebelum memberitahu DOE, perlu gerakkan dahulu ERP. Somebody perlu dilantik menjadi ERP on-scene commander dalam kilang. Pegawai kilang, maybe competent person. Apabila spillage itu besar, kita melibatkan hazmat, kita melibatkan bomba, mungkin on-scene commander itu boleh dipindahkan tanggungjawab kepada mereka yang lebih arif. Gerakkan ini dulu, response dulu. Emergency response dahulu digerakkan, baru immediately memberitahu kepada JAS. Dan undang-undang mengatakan kita perlu menakung, menghentikan, dan kita perlu recover, mengeluarkan pencemar-pencemar itu dari dalam sungai. Kalau pencemar itu boleh dikeluarkan. Macam minyak macam ini dalam gambar ni, kita boleh letak boom penghadang sungai. Minyak akan float sebab specific gravity minyak adalah rendah, 0.8 something. Boleh float, kita boleh sedut. Tapi sekiranya effluent mentah, mungkin ada amonia, mungkin ada high COD, larut dalam air, apa nak buat? Kalau kita tahu site assessment, boleh kita hadang. Setakat mana yang kita mampu, kita hadang. Kita tahu dia punya kepala air itu, pencemar punya kepala, hadang, dan kita sedut, kita pump and treat. Itu sepatutnya yang kita buat. Itu maksud recover, clean and abate. Abate mana kita hentikan spillage itu. Ya. Dan tapi kalau sungai itu besar, you bayangkan you nak pump seluruh sungai. Seluruh bahagian sungai, kena pula sungai itu dalam. Kalau sungai ada bersih seperti dalam gambar ini, cetek, ini anak sungai. Boleh kita buat pump and treat. Ya. Tapi kalau bayangkan sungai seperti Sungai Gong, sebab itu
ERP sangat penting. Dan you kena stop any spillage di peringkat kilang lagi. Dan mana yang dah spill tu, kalau ia minyak, kita boleh adakan physical barrier seperti booms. Tapi kalau ia effluent mentah yang larut dalam air, that is a big problem. Your ERP team kena communicate, beritahu kepada sesiapa yang berada di downstream. Kalau loji potable water, loji pengolahan air minuman manusia atau water catchment area berada downstream di hilir aliran sungai, kena beritahu dia segera sebelum air itu masuk ke dalam catchment area atau masuk ke dalam sistem loji rawatan minuman air minuman. Okay? Dan JAS ada peruntukan di bawah undang-undang bagaimana kita nak menangani masalah ini ada dalam peruntukan undang-undang, ada kuasa pada JAS. Okay? Dan JAS juga mungkin boleh mengembelingkan mungkin private party atau hazmat atau bomber atau lain-lain agensi atau kontraktor private untuk melakukan clean up, melakukan pembersihan, melakukan rawatan sehingga sungai bersih dan kos-kos itu ditanggung oleh kilang kita. Yang ini ni yang saya tak faham kalau Sungai Gong, adakah ini telah dilaksanakan? Wallahu alam, you lebih tahu. Okay? Damage, cost tu, nampak? Kalau bekalan air manusia terganggu, ada kos tak? Bukan setakat kos membersihkan, tapi kos tidakkah termasuk perkara itu telah menyebabkan bekalan air mentah putus kepada manusia? Tidakkah itu kos? Untuk membekalkan air fresh kepada manusia menggunakan truk dan tak termasuk lagi kesusahan penduduk yang menerima bahana daripada pencemaran air, iaitu tidak ada air, bersusah payah membawa kenderaan dan sakitnya, yang injurednya, tidakkah itu kos? Jadi kalau saya nak cerita bab ni, you all boleh fikir sendirilah. Ya? Fikir sendiri. Sejauh mana yang nama undang-undang ini sebenarnya kalau dipakai, ya, dan nampak boleh jabatan itu sendiri, segala kos yang melibatkan tenaga jabatan yang melebihi daripada peruntukan mereka, maybe boleh claim daripada punca pencemaran ini. Ini kalau ikut undang-undang. Ya, baik. So dalam erti kata lain, berlaku accidental spillage, ingat, sebelum berlaku accidental spillage, tanya kilang kita, ada tak ERP sekiranya accidental spillage berlaku melibatkan effluent mentah terhasil, dilepaskan, tak kiralah longkang kilang ke, masuk longkang awam ke, masuk anak sungai. Yang penting berlaku accidental spillage, are we prepared? Itu yang paling penting. Ya, baik. Kita tengok dulu next provision dalam undang-undang ini. Peraturan 21. Ini adalah juga satu lagi kes tumpahan minyak daripada sebuah tangki minyak kilang yang sebenarnya baru saja menjalani inspection. Walhal semasa inspection itu, inspection integriti tangki ianya dalam keadaan baik. Tetapi perkara nak berlaku, accidents do happen and it is never within our forecast. Ya, ia berlaku. Dan apabila berlaku,
Nampak? Ini kesan minyak kepada kawasan tebing sungai. Sebenarnya kawasan ini semua, tebing sungai ini semua adalah rumput rampai, no? Kawasan rumput. Selepas 1 minggu, apa berlaku? Tak ada langsung rumput. Berapa lama dah ni? More than 3 weeks gambar ni diambil. Minyak. Kesan minyak. Ini medium fuel oil tak silap saya, ataupun light fuel oil daripada tank, daripada sebuah kilang. Kesan dia sangat persistent, sangat susah untuk dihilangkan. So, undang-undang kata, tengok. Apa ni? Iaitu bahan-bahan pelarut, solvents, xylene, isopropyl alcohol, ethanol, methanol, butanol yang digunakan dalam beberapa jenis kilang, benzin, toluene, daripada makmal dan sebagainya, especially industrial origin. Solvent-solvent ini yang mana inflammable, yang ini mudah boleh terbakar. Tidak dibenarkan dilepaskan masuk ke dalam mana-mana sistem pengairan daratan. Apa lagi? Tar. Pernah nampak orang buat jalan raya, highway? Ada tak nampak tong-tong tar terbalik tepi-tepi parit, tepi-tepi longkang, tepi-tepi sungai? Perhatikan. Dan lain-lain cecair yang tidak boleh larut dalam air, yang tidak dapat bercampur dengan air, terutamanya minyak. Apa lain-lain cecair yang tak boleh larut dalam air? Fenol contoh. Ya. Kebanyakannya berasaskan minyak, dan ada juga beberapa jenis cecair lain yang tidak larut dalam air, seperti yang ada pigment juga tidak larut dalam air. Setengah-setengah pigment tu berasal daripada petrochemical products, ya, juga tidak boleh larut dalam air. Dan liquid, ya, ini kilang-kilang perabot, kilang-kilang papan, dan yang sewaktu dengannya, semua kerja-kerja mengetam, kerja-kerja mengikis, kerja-kerja gergaji, sawdust, habuk-habuk papan juga tidak dibenarkan masuk ke dalam sungai atau parit, ya, prohibition, ya. Tidak ada, ini tidak ada kebenaran, ya, memang tidak boleh langsung. Dan juga bahan-bahan enap cemar. Namun bahan-bahan enap cemar ni sebenarnya pada dasarnya undang-undang melarang enap cemar ini daripada yang berasal daripada industrial effluents ataupun mixed effluent, memang tidak dibenarkan memasuki sistem pengairan daratan. Okey, boleh. Jadi ini dilarang. So please check, please make sure we are able to comply. Dan ini pula terdapat satu peraturan, iaitu peraturan 23 Undang-Undang Sama. Nampak gayanya ada disebut restriction, had, di mana nampak ni, enap cemar, sludge, daripada apa-apa jenis sludge. Apa-apa jenis sludge, daripada mana-mana kaedah-kaedah pemerosesan, production, aktiviti pengeluaran atau aktiviti pembuatan, atau daripada mana-mana sistem pengelolaan effluent atau sistem pengolahan air minuman manusia, tidak dibenarkan dilepaskan ke atas tanah. Tidak dibenarkan dilepaskan ke dalam sistem pengairan daratan atau dilepaskan ke dalam air laut, perairan Malaysia. Tidak dibenarkan. Dan kalau perlu buat, perlu mendapat kebenaran bertulis. Dan ini yang saya faham, ini adalah peruntukan yang mana very likely
uh, any sludge ni dia pakai, termasuklah kerja-kerja mendalamkan sungai atau kerja-kerja reclamation atau sludge daripada kapal. Biasa sludge daripada kapal ini ada yang dihantar ke reception facility di tepi coastal line kalau ada reception facility, dan ada juga tempat-tempat dedicated area di dalam perairan Malaysia di mana dibenarkan sludge itu dibuang ke sana dengan kebenaran bertulis, dan ianya sangat terkawal, dan perjalanan bot-bot, barges itu semua ada GPS, ya. Dan memang di track laluan-laluan ke mana mereka pergi dan ke mana mereka dispose. Ini ada, tapi sangat-sangat terhad. Okey, jadi ada peruntukan untuk menghadkan, mengawal pelupusan sludge. Baik, seterusnya saya nak share satu perkara yang mana apabila masa mengizinkan, saya akan mengupas perkara ini. Ini berdasarkan kolloquium, satu paper yang saya pernah present kepada Faculty of Applied Sciences UiTM pada 23 November 2016. Kolloquium itu bertajuk Water and Technology Towards Sustainability. Ini adalah satu kolloquium yang dibuat oleh postgraduate, tak silap saya, Environmental Sciences di Faculty of Applied Sciences UiTM. Sekiranya masa mengizinkan, saya akan mengupas perkara ini. Tetapi yang saya nak sebut sekarang ini, sebelum saya pergi next video yang saya akan buat hal ini, menceritakan dengan lebih lanjut, kita tidak kenal beban pencemaran sedia ada di sungai kita. Dan untuk mengatasi masalah-masalah sungai yang ada, isu-isu air ini, saya akan mengupas bab ini. Nampak? Centralized IETS. Setiap daerah, setiap industrial area sepatutnya mempunyai central IETS, atau kalau tanya saya, hasrat saya, Central Waste Treatment and Management System. Bukan saja IETS, ada incinerator, ada tempat pelupusan sampah yang di-incinerate. Daripada incineration kita mungkin boleh buat recycling, kita boleh menjana tenaga. Setiap distrik di Malaysia sepatutnya ada. Dan competent persons, graduan-graduan IMAS kerja di sana full time. Ya, yang saya nampak begitu. Tapi untuk video ini, setakat ini dahulu ingin saya sampaikan. Kita akan jumpa next video di mana kita akan jumpa slide ini lagi. Dan untuk ini saya ucapkan terima kasih kerana perhatian. Thank you for your attention. Thank you subscribers and viewers. So till we meet in the next video, insyaAllah, saya sudahi dengan memohon maaf di atas kekurangan yang ada pada saya, memang ada. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi.